Al-Hikam. Yang biasa apa? Dr. Zul ya. Dr. Zultan. Ada? Ustaz Nirwan. Oh, dah ada. Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang sihat dah. Alhamdulillah. Ibu-ibu walafiat. InsyaAllah, alhamdulillah kita mulakan majlis ilmu kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi bi afdal wa ma sallaita bihi ala ahadin min khalqik antus wa antutiyahul wasilata wal fadilata wasyarafata wad darajatal aliyah ar-rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmudan alladhi wa'adta. Allahumma innaka la tukhliful mi'ad wa antu'tiyana kulla khairin min wa antu'tiyana kulla khairin ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan musi, sahabat dan jemaah, ayah ibu, ahli syurga, ashabul jannah, kita terus memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Lapas yang afdal, alhamdulillah. Doa yang mulia, alhamdulillah. Kalam yang ditunggu-tunggu oleh Allah SWT terpancar dari lisan hamba-hambanya yang taat, yang mengharap kepada Allah SWT. Kita bersyukur atas anugerah istiqamah. Istiqamah ni sifat yang sangat perlu. Dalam apapun penglibatan kita sepanjang kita hidup ni, istiqamah ni jadi syarat. Syarat. Istiqamah ni konsisten, sentiasa, tekun. Tidak pandang ke belakang, terus ke hadapan. Dia menjadi syarat dalam setiap amal kita. Walaupun sikit, tapi berterusan. Sangat disukai Allah dan Rasulnya. Jadi kita beruntunglah kerana Allah anugerahkan kita jiwa istiqamah, hati, perasaan, roh, semangat yang konsisten, yang istiqamah dan beriman dalam beramal, insya-Allah. Jadi kita dah banyak kali bincang bahawa syarat untuk menjadi ashabul jannah ni allazina amanu wa amilus solihat. Jadi iman dan amal soleh ni mesti istiqamah, mesti berterusan dan sentiasa diperbarui. Nabi kata jaddidu imanakum. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu? Nabi kata, perbaruilah iman kamu. Sahabat respon, macam mana nak baru iman? Nabi kata, la ilaha illallah. Sentiasa la ilaha illallah. Tak panjang mana la ilaha illallah tu. Tak berapa second. Dari segi matematiknya sikit lah kan. Tapi besar bagi Allah. Allah bagi kita istiqamah dengan ganjaran pahala. Pahalanya besar. Kita takat RM1, RM2 lah besarnya kan. Semayang sunat subuh, pahalanya seluas bumi dan langit.
Kecil ke besar tu? Kuat dengan nak mikul? Tak kuat kan? 2 rakaat aja. 5 minit je. Pahalanya seluas bumi dan langit. Ganjarannya seluas, rahmat Allah seluas bumi dan langit. Lebih besar pahalanya daripada sembahyang subuh berjamaah. Begitulah kalau Allah kehendaki melempahkan rasa cinta, kasih, sayangnya kepada hamba-hambanya. Dia tak peduli apa lah. Sebab dia maha kaya. Apa ya kan? Kita maha tak berada. Itu tak cukup, ni tak cukup kan? Allah maha kaya. Jadi itulah kita rasa bersyukur pada Allah SWT. Terima kasih banyak pada Allah. Ya Allah, beri iman, beri istiqamah, beri yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu tak bicara lagi. Ainul yakin, hakul yakin. InsyaAllah. Kita balik pada track kita. Track perbincangan kita ialah mengurus diri kita. Kita selalu sebut mengurus aku. Siapa aku? Nak mengurus diri kita lah ni. Diri aku. Masing-masing urus diri sendiri. Jangan sibuk diri orang. Nanti tak kesampaian nanti. Nanti jadi benda lain. Tapi kita perlulah panduan-panduan daripada orang, daripada buku, daripada wahyu Allah, hadis-hadis Rasulullah, pesanan-pesanan, wasiat orang-orang tua, yang senior, yang banyak pengalaman, yang banyak makan asam garam, dan ini sangat penting. Kita tak boleh menolong seorang, walaupun kita nak urus diri kita sendiri, tak boleh menolong seorang. Itu jadi sesat kan? Dia bawa perasaan. Itu datang macam-macam tu. Nabi Melayu lah, Rasul Melayu. Jadi kecamuk hidup kita. Jadi bimbingan, tausiat, nasihat, tazkirah, insya-Allah. Jadi track kita ialah kita nak mengurus diri kita, anggota kita. Yang kedua, kita nak mengurus roh kita. Yang ketiga, nak mengurus al-qalbu. Kita dah bincang al-qalbu. Malam ni kita nak kupas balik al-qalbu ni. Al-qalbu. Al-qalbu itu ada 4 keadaan situasi. Ada kalbu yang beku, mantul, mujarrad, beku, statik. Ajar pun tak faham-faham. Tak faham tu satu, tak nak faham. Tak nak faham, buat dirt. Jadi ni manusia yang rugi lah. Duduk bertahun-tahun, rasa lama ni hidup ni kan. Tapi Allah rasa sekejap aja. Kita hidup dunia ni sekejap je. Kita je berasa lama. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kan? Jadi mana yang lebih lama? Jadi kalau hati kita ni mujarrad, hati membeku, hati membatu, ni Allah sebut banyak kali perangai hati membatu dalam Quran. Jadi manusia yang rugilah. Yang kedua, manusia yang rugi ialah hatinya yang kufur, yang menolak, ingkar, menutup, macam Bani Israel, Yahudi, Nasara ni dia tutup kebenaran. Dia ada kitab, tapi tutup kitab dia buka kitab baru yang jauh menyimpang. Taurat, Injil, Allah kata Allah tu satu, la ilaha illallah. Tak, dia kata Tuhan tu 3. Dia buka kitab baru yang menyimpang jauh. Ini kufur. Yang ketiga ialah hati yang musfah. Hati yang musfah ni hati yang lembut, hati yang taat, sami'na, ata'na, hati yang istiqamah, hati yang rindu, hati yang cinta kepada amal soleh, yang rindu kepada Rasulullah. Tak pernah jumpa kita Rasulullah. Sekadar orang cerita selawat, fadilah selawat, tapi ya Allah, ya Rabbi. Sebab itu Rasulullah kata, pernah bercakap dengan sahabat-sahabat dia, kau tahu tak siapa orang paling mulia? Sahabat kata, kami lah. Aida, orang yang setelahku, orang akhir zaman. Kenapa pula? Kami lah yang jumpa Rasulullah, dengar nasihat, sama pergi perang, sama pergi makan, sama tidur. Dah akhir zaman orang tak pernah jumpa aku, tapi iman dia Masya Allah meluap-luap.
kumpul duit beribu-ribu nak pergi umrah, nak ziarah Rasulullah. Tak jumpa aku. Jadi benda-benda ni memberi rangsangan motivasi untuk hati yang musfah. Hati yang musfah. Jadi pagi ni kita nak perdalami lagi hati yang musfah ni. Hati yang takarrub ila Allah. Hati yang yarju ila Allah. Hati yang mengharapkan, tak kira lah harap tu sikit kebanyakan, tapi dia sangat mengharap pertolongan Allah. Dia sangat mengharap pahala dari Allah. Dia mengharap rahmat Allah SWT. Ni hati yang musfah, hati yang bersih ni, dengan Allah dia meluap-luap. Dia rasa rugi hidup tak ada pahala dia. Gitu. Tu dia berlumba-lumba. Lumba-lumba. Musfah. Baik. Orang yang mengharap pada Allah ni, Allah beri darjat yang tinggi. Pertama, darjat maghfirah. Belum istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, confirm lah. Apa dosa? Orang yang mengharap pada Allah ni hapus dosa dia. Ya Allah, ya Rabbi, tolong aku, ya Allah. Hapus dosa. Sebelum Allah tolong, dia hapuskan dosa dulu. Baru Allah tolong. Hebatnya rojak. Rojak. Rojak bukan rojak mamak tu. Bunyinya rojak juga. Rojak ni yarju. Yarju. Yarju ni dia punya fi'il mudhari'. Roja yarju. Sentiasa mengharap. Ganti apa ni? Nama terbitan dia roja. Rojaun. Rojaun. Orang yang mengharap Allah SWT ni, dia selalu bersandar pada Allah. Dia tak ada sandar lain lah. Kalau duduk ni sandar ni lah. Sandar. Dia tak pilih lain lah. Sandar Allah. Sandar harapannya, angan-angannya, keluh kesahnya, gembira rianya, kan? Kebanggaannya, semua pada Allah. Bangga ni penting, ibu. Kan? Dipanggil izzah. Itu orang yang rojak pada Allah ni, bersandar pada Allah, jiwanya izzatun. Jiwanya besar, bangga. Bangga jadi seorang Muslim. Dia bangga betul. Tak tahulah saya nak bayangkan. Mungkin saya tak sampai lagi rasa bangga tu. Jadi tak pandai nak cerita. Dia bangga menunaikan solat. Dia bangga dapat bangun pagi. Bangga, bukan bangga dengan manusia. Kan? Nanti ingat baru baca buku 2 hari lepas, kisah Imam Al-Banna. Sahabat tahu kan Imam Al-Banna ni tokoh gerakan Islam yang ditakuti oleh musuh-musuh antara bangsa. Musuhnya mereka Yahudi Nasara ni dibunuh tu. Tembak pem gitu. Jadi ada rintitan sejarah, liku-liku sejarah kehidupan dia. Dia ni satu hari, satu malam dia dengan sahabat-sahabat dia untuk qiyamul lail. Jadi antara sahabat yang lewat tidur ni ialah, ataupun ialah lewat tidur ni si Umar, nama dia Umar. Jadi kata Syed Qutub, bukan, Imam Al-Banna, jumpa Umar tak ngantuk ke? Tidurlah. Belum ya Al-Banna. Imam Al-Banna, nama dia Al-Banna. Jadi Al-Banna pun pergilah tempat dia berehat tu. Tunggu nak tengok Umar dah tidur belum. Jenguk lagi Umar belum tidur, belum ngantuk. Belum ya Al-Banna. Al-Banna pun keluar. Tak lama dia pergi lagi. Jadi dah kali ketiga Umar ni perasan Banna sedang memerhati dia. Dah tidur ke belum? Kali ketiga Umar pura-pura tidur. Umar dah tidur. Umar diam. Umar dah tidur. Kata mana dah tidur lah ni. Dia pun balik tempat dia sembahyang tahajud. Sembahyang sunat. Ni orang yang makam tinggi kan? Makam tinggi. Dia tak sibuk untuk bersandar pada manusia. Dia cari saat-saat yang manusia tak tahu. Itulah standard khusyuk, standard ikhlas kita pada Allah SWT yang paling tinggi.
Ya, bukan tak boleh sembahyang tahajud ramai-ramai. Bukan itu maksudnya. Maknanya nak ceritanya kepelbagaian nak capai tahap khusyuk tu, ikhlas, bersandar, rojak pada Allah. Macam-macam rupa kan. Rasulullah pun ajak sahabat-sahabat tahajud. Kejut keluargamu semua. Bawa ke masjid, ramai-ramai tak ada masalah. Jangan besok masjid kosong pula. Bukan itu maksudnya. Tapi nak cerita di terpancar-pancarnya suasana orang yang khusyuk, ya, ikhlas pada Allah. Baik. Dan dia mengharap, Allah kata, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahzura. Ya, surah Isra. Ini Allah nak gambarkan orang yang rojak pada Allah. Ya, pertama orang itu yang sentiasa yad'una. Ya, kalau tak berdoa tu bohonglah. Dia memang tak kisah Allah. Dia tak ada harap apa-apa pada Allah. Jadi banyakkan doa. Ya, doa. Nabi pun ajarlah nak makan doa, nak berjalan doa, ya. Nak baring doa, nak tidur doa, bangun tidur doa, ya. Lepas sembahyang doa, sebelum sembahyang doa, ya. Ada orang sakit doa, orang sihat doa. Ya. Banyak contoh-contoh, ya. Ini doa. Jadi untuk hati kita pun lebih pada itulah. Sentiasa doa pada Allah, ya Allah, Allahumma adkhilnal jannah. Pertama doa masuk syurga. Doa sahabat, ya. Ataupun doa istighfar, maghfirah, ya. Allahumma ighfir lana, Rabbana ighfir lana dzunubana. Jadi sentiasa berdoa, ya. Jangan sampai kita ni tak berdoa, kita kaya. Dia sombonglah. Tu ramai orang kafir sombong tu. Tak semayang pun kaya. Ni bahasa-bahasa ahli neraka ni. Dia langgar Allah, dia tak peduli Allah. Dia tak rasa Allah dengan dia, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa dia terror, dia kuat, dia pandai, dia perkasa. Lama mati, jongking. Rugi. Manusia yang rugi, ya. Dia tak mengharap apa-apa pada Allah. Jadi pertama, ulaikal ladzina yad'una, iaitu orang-orang yang rojak tadi, yarji'un, yang yang bersandar pada Allah, dia sentiasa berdoa. Ya, berdoa. Ada masalah di doa. Ya, ada orang ada masalah, dia merongok dulu. Oh, memang orang tu, memang dengung satu kampung. Doa tak muncul lagi. Doa dulu. Jiran-jiran kita ada masalah, doa dulu. Jangan buat persepsi. Itu memanglah padanlah, patutlah. Allah tak kata gitu, kita pula macam Allah. Ya. Ya. Kita doakan, ya Allah, ya Rabbi, kesian dia keluarga ni, ya Allah. Kau tunjuklah, kau beri hidayah kat dia, ya Allah. Tunjuklah amal-amal yang baik untuk mereka sehingga keluarga ni keluarga aman, sentosa, bahagia, maju jaya. Dia doakan. Ini tak kita tambah bumbu lagi. Dah sanggaram dia masih sangat. Kita tambah lagi. Ya. Jadi celarulah masyarakat kerana bumbu-bumbu yang kita tambah, ya. Doa ni sangat penting. Doa silahul mukminin. Doa ni senjata. Kita nak guna ke tak? Kita nak guna doa ke nak guna merepek? Ya, gunakan doa. Doa menyelesaikan semua perkara. Sebab apa yang berlaku sekitar kita semua takdir qada, takdir Allah. Jangan seperti Abid yang dulu masuk neraka, Malaun masuk syurga kerana komplain takdir Allah. Ya, patut kita rujuk pada Allah. Ya Allah, Engkau uji mereka, ya Allah. Engkau qadarkan untuk mereka begini, ya Allah, kesian dia, ya Allah. Rujuk pada Allah. Ya, jangan sembrono kita. Adab kita dengan Allah sembrono. Ya, nak ambil bahagian kerja Allah. Ya, macam pergi sekolah. Ya, bapak pergi sekolah, ambil bahagian kerja pengetua. Bergaduh lah parent dengan pengetua, pengentak. Ya, ambil kerja orang. Gitu juga pengetua ambil kerja bapak, marahlah bapak.
Jadi masing-masing ada adab sopan dia, tata krama dia, ada hak masing-masing. Jadi hak kita doa. Kita reda dengan qada qadar tu dan kita berdoa, ya. Banyaklah doa-doa keadaan apa yang kita hadapi, usuli dengan doa. Yang kedua, dia yabtaguna ilal wasilah, ya. Dia sangat yabtaguna, dia sangat ingin, yabtaguna ingin. Keinginan yang meluap-meluap, ya, kepada Tuhan. Ya. Kepada Tuhannya, kepada al-wasilah, jalan-jalan aqrabu, jalan yang menghampirkan pada Allah. Dia nak dirinya hampir pada Allah. Yabtaghun, dia mengharapkan, ya, yabtaghun, sangat ingin. Yabtaghun ni, yabtaghu ingin, yarju, yarju pun ingin juga, ya. Yarjuna, berharap, ya. Yarjuna, berharap. Yabtaghuna, ingin, ya. Dan dia mengharap rahmata, dia sentiasa mengharap rahmat Allah. Fa innaka khairur rahimin, ya arhamar rahimin, kan doa imam yang tak lekang di litan, sentiasa dalam solatnya, lepas solat mesti ada doa ni. Bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Dalam tahlil mu ada kan, kita minta rahmat Allah untuk saya mati, kesian saya mati tu. Dulu dah uzur berpuluh-puluh tahun sakit, janganlah kau sakitkan lagi dalam kubur, ya Allah engkau beri rahmat dia, kan. Nabi pun dah kata, siapa sakit dan dia reda, Allah hapuskan dosa-dosanya. Gitulah kaitan-kaitan hidup kita, ya. Antara satu statement yang Allah beri dengan kehidupan kita, dengan kehidupan di alam barzah dan akhirat, semua ada kait, ya. Jadi kita naklah sentiasa mengharap rahmat Allah SWT, ya. Antaranya lisan-lisan kita lah, ya. Luahkan rahmat, harapan rahmat itu daripada hati kepada lisan. Bisik pada telinga ni, biar telinga kita dengar, ya arhamar rahimin, telinga kita dengar, ya, supaya telinga kita ni sentiasa dapat bisikan wahyu. Kalau tak bisikan syaitan lah, dia bisik telinga kanan kiri ni. Syaitan memang tunggu, tak ada bisikan wahyu, giliran akulah nak bisik dia, ya. Jadi bisikan wahyu, yarjuna rahmah, ya, sentiasa mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah, rahmat ni kasih sayang Allah, ya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Kasih sayang Allah, kasih sayang kita, ya. Macam mana kita kasih pada cucu kita, ya. Ngek menangis je, oh cepat naik motor, jom pergi kat naik motor, nak berhentikan dia nangis, tengok, ya. Sayang dia kan. Nampak je kasut dia hilang sebelah mana, bukan tolong cari, pergi beli baru. Tu kasih sayang pada cucu kan. Luar biasa sayang pada cucu, beza dengan anak dulu. Bukan tak sayang, masa anak dulu kita tengah kuat bekerja, jadi tak sempat nak melayan dengan sebaiknya. Ada tua-tua ni tak mampu kerja, menyandarnya, layan jiwa cucu, ya. Kasih sayang, ya. Kasih sayang. Ini untuk contoh untuk suami bekerja, isteri tak kerja, ya. Bapak saya dulu kumpul duit nak pergi haji, dah cukup 5,000. Aku nak pergi haji tahun ni. Mak dengar, aku pun nak ikut. Mana engkau ada duit ke? Dia tanya mak. Menangislah mak, tak adalah duit. Yang mengumpul duit bapak. Anaknya balik, dia mengadu lah, bapak nak gaji, dah cukup duit, mak tak ada duit. Tak apa mak, kita doa mak. Anda pun tak tahu nak tolong macam mana. Baru kerja, gaji 270, nak jamin macam-macam tak berani, kan? Tapi Allah punya rahmat, kasih sayang Allah SWT ni kepada hambanya si ibu ni, nama dia Salmiah ni, Allahu Akbar. Dia menangis lah tu. Nangis dia tak ada duit, tak dapat pergi bersama kan dengan bapa. Adalah rezeki, rezeki apa nama dia tu, dapat kan. Kalau mula kerja bayar gaji apa tu kan, gaji percubaan.
Bila dah lulus, dibayar balik, dia panggil increment. Dapat increment. Banyak pula tu increment. 5 tahun, saya bergaji kecil 5 tahun. Ijazah tu gaji saya 500. Orang dah 1000 lebih. Saya 500. Saya pun tak tahu mengapa. Kita pun tak tanya dia kenapa naik gaji besar dari kecil. Rupanya nak bagi kat mak, dapat increment 12,000. Balik mak dapat duitnya. Boom, pergi tabung haji jom. Gitulah rahmat-rahmat Allah yang tidak diduga. Kan? Kita nak A tapi Allah nak bagi B lebih baik daripada A. InsyaAllah. Yarju rahmah. Jadi isteri ni dapat rahmat. Walaupun dia tak kerja, walaupun dia tak kumpul duit. Contoh mak saya kan. Ramai isteri saya gitu juga. Saya suruh berhenti kerja. Tapi tak bolehlah saya biar. Kena sediakan je duit nak pergi haji, nak pergi umrah. Gitu. Jadi begitulah mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bila kasih sayang ni diberi macam-macam lah. Yang kita jangka, yang kita harap, yang kita tak jangka, yang kita tak terfikir. Kan Allah Maha Kaya. Jadi dengan Allah ni jangan ada limit. Jangan ada sirim-sirim. Kan dengan orang boleh lah sirim. Allah ni maha maha. Wa yakhafuna azabahu. Pertama tadi apa? Orang yang bersandar pada Allah, rajak pada Allah. Pertama dia yad'una, sentiasa berdoa. Yang kedua yabtaruna, dia bereja-reja, beringin-ingin sangat. Beringin sangat nak masuk syurga. Beringin sangat nak solat berjamaah, beringin sangat nak pergi haji umrah. Beringin. Yang ketiga yarjuna, sentiasa bersandar. Serah pada Allah. Ya Allah, aku ingin macam-macam. Aku ni tak kuat, tak mampu. Engkau yang Maha Kaya, Engkau berilah. Kau berilah anakku, berilah jiran aku, berilah si fulan. Beri. Tolong. Jadi kita punya harapan tu jangan untuk diri kita seorang. Untuk diri seorang. Jangan, tak boleh. Jangan kedekut pula. Allah pemurah, kita pula kedekut. Tak aci lah kita. Pemurah macam Allah. Mengharap aja. Apa ruginya? Mengharap pada Allah untuk orang lain. Bukan belanja pun. Tak belanja secawan kopi pun. Belanja berangan-angan aja. Ni berangan-angan ni. Penting ni. Ini berangan-angan dengan Allah jangan main-main. Bukan berangan-angan kita besok nak beli banglo 4 biji. Saya tidak. Dengan Allah ni lebih dari yang kita nak. Bayanglah. Puasa Ashura. Hapus setahun dosa. Main tu. Cuba kesenanaikan dosa setahun. Banyak mana? Ada skudi tak? Puasanya 1 hari. Tak sampai 12 jam. Hapus 1 tahun. Kan luar biasa dengan Allah ni. InsyaAllah. Baik. Wa yakhafuna azabahu. Dan orang yang bersandar pada Allah ni, mengharap pada Allah, bertaut pada Allah, berpegang pada Allah. Dia bukan bersandar aja kan? Berangan-angan pada Allah, bercita-cita dengan Allah, bertaut, bersandar, berpegang, berpeluk dengan Allah. Kan? Jangan bayang peluk manusia dengan manusia. Dengan Allah. Peluk rahmat Allah, peluk barakat Allah. Kan? Kasih sayang Allah. Dakap. Jiwa lah tu, alam roh lah tu. Bicara alam roh lah ni. Wa yakhafuna, dan takut gemetar dengan azabnya. Azab. Wa qina azabannar. Allahumma adkhilna jannata wa qina azabannar. 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 Wala tu'azzibna yawmal qiyamah. Wala tu'azzibna yawmal qiyamah. Allahumma rabbana taqabbal salatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wala tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad wala
wala tu'azzibna yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wajib doa ni. Kecuali lah kita terror boleh duduk kat neraka kan, tak payah doa. Senyum dalam neraka tak apa, tak payah doa ni. Ni pocong mancis pun duduk hospital 3 hari. Azab Allah, masya-Allah. Waliyazubillah. Jadi takut dengan azab Allah, takut azab Allah. Sebab apa? Inna azab rabbika kana mahzura. Azab itu sangat ditakut, digeruni. Digeruni. Tengok rumah terbakar je lah. Jangan tengok doa rumah orang terbakar pula, tengok kat TV ya. TV. Ada berita kebakaran, keluar TV. Tengok macam mana. Seksanya, menyayatnya. Allahu Akbar. Simpatinya, kesiannya. Allahu Akbar. Selai sepinggang, bukan seorang. Satu keluarga. Tengoklah jumlah keluarga pula. Ni ada seorang hamba Allah, ibu-ibu perasan ayah apa? Ada makcik tu yang bawa kita sorong tu. Betul tu. Rumah ni terbakar tu. Dekat parit pupuk apa? Ni duduk tumpang kat Masjid Husna ni. Tu kena simpati tinggi tu. Semalam ada kawan Azlan ni jamaah situ lah. Ustaz, makcik tu jatuh bilik air. Anda pergi tengok lah pasar tu begini. Bilik air tu kan ada tangga-tangga tu kan. Dah orang tua, budak pun jatuh. Orang muda pun jatuh. Jatuh, sakit kaki dia. Luka tangan dia, jatuh. Ada tangga-tangga ni kan. Ajak ke klinik, tak mau dia. Allahu Akbar. Kempen dengan kawan-kawan, tolonglah. Takkan tidur atas lantai je. Mula tidur kat pondok depan tu je. Malam ke sejuk, lepas tu besoknya hujan, tak boleh tidur basah. Saya pun beritahu jemaah lepas solat asar. Marilah. Saya bukan atas nama jawatan kuasa, bukan atas nama apa-apa, atas nama simpati. Marilah, tolong. Saya nak 2 tilam, 2 bantal, 2 selimut. Malam ni. Ada orang hantar. Ada selimut, ada bantal. Jadi masyarakat ni kena digerak juga. Kena digerak. Adalah usaha-usaha untuk ta'awanu, tolong-menolong Allah. Tu duduk dekat masjid tu sampai bulan 9. Tunggu rumah. Demo rumah daripada Baitul Mal. Mudah-mudahanlah dipermudahkan. Dapat Jadi ini orang yang takut api neraka, dia tak akan biarkan orang susah. Dia tak akan biarkan orang susah, orang menderita. Dia akan bantu. Dia akan bantu sungguh. Dia akan bantu betul. Ada orang merepek. Dalam keadaan ada orang susah tu merepek. Masjid apa ni? Masjid apa ni? Masjid tu biar aja ke? Merepek dia. Bila kata okey kita nak tilam, kita nak senyap. Orang macam ni dia tak ada sifat ni bersandar ni pada Allah. Jangan buat perangai yang ni. Tak baik ibu ayah. Kita jangan komplain orang. Kita komplain diri kita. Kita bersandar pada Allah ke nak nafsu? Orang tadi nafsu lah. Komplain. Saya malah mengusi masjid. Jadi orang komplain, masjid apa ni? Masjid apa? Apa benda? Biar ni berapa lama? Bila kita buka medan, okey, siapa nak ulur bantal? Senyap. Jadi ni perangai tak elok lah. Orang yang tak ada harap pada Allah jangan macam tu. Jadi manusia ni kita beri keutamaan. Seperti Allah mengutamakan manusia. Sebelum manusia dicipta, bumi dah ada dah. Allah dah cipta bumi. Betapa Allah letakkan satu status yang tinggi untuk manusia. Sampai dekat kita ceh-ceh je. Alah. Tak elok InsyaAllah. Orang yang ni ayat yang lain orang yang mengharap pada Allah SWT kan dalam surah Sajadah tatajafa junubihim anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a.
orang-orang mukmin ni tatajafa junubihim anil mada'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Orang-orang yang mengharap Allah ni dia malu nak tidur lama lah bahasa kita. Dia malu nak tidur lama, dia malu nak berangan lama, malu nak santai lama, malu dengan Allah. Melainkan dia akan bergegas bangun. Bangun berdoa pada Tuhannya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa dengan ketakutan, berdoa dengan tamak. Tamak ni bahasa Melayu tamak lah. Tamak betul budak ni, semua nak kat dia. Itu tamak. Maknanya banyaklah bersungguh-sungguh dia dalam berdoa, dalam mengharap, banyak. Jangan nak masuk syurga doanya sekali. Kena banyak kali. Allahumma adkhilnal jannata wa qina azabannar. Allahumma adkhilnal jannata wa qina azabannar. Allahumma adkhilnal jannata wa qina azabannar. Jadikan zikir. Jangan doa sekali Allah. Itu tak sungguh tu. Kalau ikut kupasan buku ni kurang bersungguh tu. Ada tapi kena tambah lagi. InsyaAllah. 12 minit lagi, insyaAllah. Baik, buku ni kata orang yang yarju ilallah ni dia sangat profesional. Buku ni betul lah, berani dia terjemah dengan bahasa-bahasa yang dia kata ibadahnya profesional. Pertama kali jumpa orang sebut ni ibadah yang profesional. Selalu ibadah yang khusyuk, ibadah tawaduk. Tu lama lah, kecil-kecil dah dengar ni. Buku ni kata ibadah kita mestilah profesional. Profesional ni cermat. Orang yang mengharap pada Allah ni sangat cermat kata-katanya. Saya sedang menulis artikel, bukan ucapan, apa ni, slot kuliah, tajuknya kata-kata. Oh, mahal kata-kata ni. Allah. Kata-kata lisan kita, kata-kata ni boleh membunuh orang. Ramai orang gantung diri, terkejut kat Jepun, Korea tu. Kerana kata-kata. Ramai orang menderita tak naik pangkat kerana kata-kata. Ramai orang yang jahat dapat kelebihan kerana kata-kata. Jadi kata-kata ni very functional, sangat efektif. Jadi kata-kata ni naklah dipanggil tadi profesional. Kata-kata naklah cermat, jangan sembrono. Orang yang yarju ilallah ni, orang yang mengharap bersandar pada Allah ni, dia takkan sembrono kata-katanya. Dia akan pilih kata-kata yang baik, yang menyejukkan hati orang, yang menenangkan hati orang, yang mengembirakan hati orang, yang jadi kenang-kenangan, yang jadi ingat-ingatan. Biasanya orang merujuk pada ibu lah. Ibu lah yang paling banyak kata-kata motivasi pada anak-anak dia. Anak dia 12 pula tu, berapa tahun tu. Kalau buat universiti semua PhD tu, 12 anak tu. Lama nasihat ibu dengan kesabarannya, dengan kasih sayangnya, dengan ketekunannya, dengan istiqamahnya. Tak jemu dia mengurus anak 12 orang. Ada kawan saya tu adik-beradik dia 20 orang, duduk Melaka. Nama dia Hakim. Dia ada 20 adik-beradik. Satu pagi tu saya duduk Melaka. Satu pagi tu dia bercuti, jumpa dekat masjid. Masjid Teluk Emas. Hakim ada kat sini. Ni lah ustaz rumah anak sebelah ni. Besok bapa nak bawa kenduri lepas subuh, datang. Kenduri Melaka dia lepas subuh. Kita lepas isyak. Melaka lepas subuh. 20 orang. Macam mana tu? Kalau tak ada sifat cermat, tidak profesional, tidak ada simpati, tidak ada kasih sayang, rosaklah manusia. Maksud hadis Rasulullah, berlakulah kalian setepat, secermat. Itu diterjemahkan profesional. Kita dalam hidup ni cermat-cermat, hati-hati. Usulnya kata-kata. Kata-kata. Yalah, dalam solat pun kena cermat.
Kan cermat, rukun-rukunnya kan gitu. Khusyuk, tawaduk, fokus, mengharap, kan gitu. Dalam ibadah haji, dalam korban, dalam semua amal kita mesti berhati-hati dan cermat, ya. Jangan sampai amal kita tak ada pahala. Sebab itu cermat tu bukan saja zahirnya, batinnya. Jangan riak. Riak habislah amal kita. Berpuluh-puluh tahun sembahyang kosong. Allah ignore je, kerana tidak cermat, tidak profesional, tidak berhati-hati. Jadi orang yang rojak pada Allah, bergantung pada Allah ni sangat berhati-hati. Jangan sampai amalnya Allah tak pandang. Tak ada nilai, tak ada harga, Kita nak amal sedikit, istiqamah, pahalanya menggunung-gunung. Bayang sunat subuh 2 rakaat, 2 kali bumi dan langit. Gitu. Itu contoh yang anak sempat sebut. Kalau haji tu apa? 100,000 pahala. Ya. Sembahyang di Makkah 100,000 pahala. Allahu Akbar. Besar belanja kita nak pergi sana, nak kejar pahala. Kemudian apabila kita mendapat anugerah-anugerah dari Allah SWT, hasil takarrub kita, hasil sandaran kita pada Allah, harapan kita pada Allah, kan? Naklah disambut dengan kalam-kalam tadi, kan? Kata-kata yang mulia. Contohnya Nabi Sulaiman, dapat bawa istana Balqis pergi ke Palestin. Apa ucapan ni? Hadza min fadli rabbik. Hadza min fadli rabbik. Inilah kelebihan anugerah Allah, jadi kita mesti kita bersana juga pada Allah. Jangan dah dapat, memanglah, kena kau tak tahu ke aku tera. Ni habislah. Amal yang Allah tak pandang. Ashkur, dan naklah banyak bersyukur. Orang yang bersana pada Allah ni syukur dia, subhanallah. Tahmid dia, tasbih dia, Allah. Jadi macam air dengan gula. Macam teh tarik, kopi tarik, kan? Man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa jiwanya bersyukur, bersandar pada Allah, dapat anugerah, dia bersyukur pada Allah, maka dia telah bersyukur pada dirinya, dia menghargai dirinya. Siapa tak bersyukur, dicampakkan dirinya ke neraka, kan? Wa in la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata, jika kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Jadi siapa tak bersyukur, memang dicampak dirinya sendiri ke dalam neraka. Sebab itu syukur ni antara ciri yang penting untuk meningkatkan darjat rojak kita, bersandar kita pada Allah SWT. Baik, poin akhir, insya-Allah. Kan selalu kita sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mislukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang mengharap Allah ni jangan syirik. Ulama ulang-ulang dari dulu tak jemu, biarlah kita dengar, tak apa. Itu ingatan yang sangat berharga. Jangan syirik. Jangan syirik pada Allah, jangan syirik pada amal, jangan syirik pada niat, jangan syirik pada perasaan, jangan syirik pada rojak, jangan syirik pada khauf. Jangan syirik. Hanya Allah. Hanya Allah. Rabbahu wahda. Jangan syirik dalam ibadah. Ini Allah jadikan poin kesimpulan dalam surah Al-Kahfi. Jangan syirik. Mengharap pada Allah, jangan syirik. Contoh apa? Harap pada Allah, ya Allah beri aku kekayaan, ya Allah Engkau yang maha kaya, Engkau maha pemurah, tunjuk aku jalan macam mana aku boleh berinisiatif, berkaryawan, sehingga aku boleh kaya, boleh kumpul duit pergi haji. Kaya ni penting, mesti ada dalam lintasan, sebab kita nak beli syurga. Tapi lepas tu aku kaya ni sebab pinjam bank. Sana kat bank, habislah.
Yang ni ramai orang tak perasan. Pinjam bank tu inisiatif, bukan tempat bersandar, bukan tempat mengharap. Ramai orang pinjam bank Moplis berapa ribu. Imam fungsi baru ni viral 17,000 17,000 Moplis sepanjang 3 tahun PKP ni. Itu semua yang jenis banyak bersandar dengan manusia, berhutang-hutang. Berhutang tu sandar lah. Dengan mengharap sesuatu. Jadi kita mesti jelas perbezaan bersandar dengan berinisiatif. Bahasa Indonesia berkarya. Dia berkarya sehingga berjaya buka toko. Anak kata toko apa? Rupanya kedai toko. Sini toko ni orang terkenal kan. Sana toko tu kedai. Oleh itu kesimpulannya ialah mari kita berkira-kira terhadap nikmat Allah yang sangat banyak. Kira-kira. Jangan tak peduli. Kena sebut selalu, ya Allah, banyaknya nikmat kau beri padaku, ya Allah. Kau beri aku isteri yang baik, yang cantik, yang baik, yang ramai anak. Kau beri aku suami yang pendekar. Itu nikmat. Orang ni kalau tengok drama tu asyik nak bercerai. Kahwin semana nak bercerai hari ni? Apa punya manusia ni? Penulis lirik tu pun macam tak betul lah dia mengajar masyarakat ni. Patut cari, jangan sampai bercerai suami isteri. Ini yang minta cerai ni suami isteri. Gedebel betul. Itu yang dia ajar masyarakat. Sebab tu ramai bercerai. Selangor paling ramai, 2 nombor Johor nombor 2. Baru seminggu nak minta cerai. Yang minta isteri. Jangan semudah itu. Melanggar rahmat Allah, nikmat Allah SWT. Kenal rahmat Allah. Apa yang Allah telah beri kita berpuluh-puluh tahun ni kenal, sebut, hayati, rasai, jiwai. Dia punya nikmatnya, dia punya kegembiraannya, dia punya kesyukurannya. Ingat janji-janji Allah, rasai janji-janji Allah tu, syurga Allah, rasai. Belum masuk, tapi kita rasa. Makam tinggi lah orang boleh sampai tahap ni kan. Boleh merasa nikmat Allah. Masuk dalam kubur, Quran datang, teman. Amal-amal datang dari kepala, dari tangan kanan kiri, dari bawah. Rasai. Imajinasi. Rasai, imajinasi. Renung seluas-luasnya rahmat Allah, yang mengapa kita perlu bersandar pada dia. Renung luas-luas rahmat Allah ni, seluas bumi dan langit. Luasnya keampunan Allah. Allahu Akbar. Bismillah, ampun dosa. Bismillah dapat pahala kan. Tapi Allah kata ampun dosa dulu. Ya Allah, hapus dosa dulu baru dapat pahala. Allahu Akbar. Sayangnya Allah pada kita kan. Tengok surah An-Naba. Dialog Allah dengan kita, surah An-Naba. Balik ni renung surah An-Naba. Renung dari awal sampai akhir. Macam mana Allah melatih kita bersandar pada Allah. Surah An-Naba. Sampai Allah kata innalil muttaqina mafaza. Orang yang muttaqin ni mafaza, berjaya. Kenapa berjaya? Kena baca yang awal-awal tu. Dialog yang awal tu. Dialog Allah dengan hambanya. Sang Murabbi dengan hambanya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat, terima kasih banyak Tuan Musi. Terima kasih sudi sampai ke habis ni. Alhamdulillah, kita mengharapkan gitulah. Kita mengharap supaya kita menjadi orang yang sangat bersandar pada Allah. Bersandar. Apa bahasa lain bersandar? Kalau ada tolonglah. Ada perkataan-perkataan yang boleh menterjemahkan lagi kan. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza astaghfirullah. Allahumma adkhilnal jannata wa qina azabannar. Allahumma adkhilnal jannata wa qina azabannar. Allahumma adkhilnal jannata wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini ada hadisnya. Allah kata bersandar pada Allah. Nabi kata sandar pada Allah sebut 7 kali. Awal pagi ulang 7 kali. Orang yang bersandar pada Allah. InsyaAllah hari itu Allah akan jauhkan 70 balak. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini alat kalam bersandar pada Allah, supaya kita selamat jauh daripada bala. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Badi'uz zaman.